Orang Yahudi mengatakan, kenapakah Allah membuat perbandingan dengan makhluk yang kecil ini? Dan hari ini kita cuba lihat apakah keagungan ciptaan makhluk yang kecil ini. Inilah kisah Namrus. Ketika mereka mencoba Iraq, mereka menghancurkan Saddam Hussein. Sebaik saja Saddam Hussein telah digantung, mereka mencari di manakah kubur Namrus. Mereka menggali tempat yang berbagai-bagai. Akhirnya mereka temui Raja Namrus yang menjadi raja yang zalim terhadap Nabi Ibrahim AS. Sebab kata Namrus, bakar Nabi Ibrahim. Bila dia kalah hujah, dia suruh Nabi Ibrahim dibakar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Cun, serangga telah kaya raya. Ini guna nyamuk pertama kalinya ialah untuk syarikat-syarikat yang berbagai-bagai yang ditubuhkan semata-mata untuk membunuh nyamuk. Dan syarikat ini telah kaya raya. Di antara syarikat yang terkaya dunia adalah syarikat yang berkaitan dengan racun serangga. Ini ialah, kalau orang kata apa guna nyamuk, ini guna kepada pengusaha racun serangga yang sangat-sangat kaya raya di dunia. Dan itulah sebahagian daripada untuk kita renungi. Dan ini diperangi sepanjang zaman, dan semakin diperangi semakin bertambah, yang dikaitkan dengan pelbagai penyakit yang tidak pernah kita kenal sebelum ini. Mari kita berfikir hari ini. Dan dunia mengisytiharkan perang kepada nyamuk. Mereka ada senjata canggih, mereka ada berbagai-bagai senjata canggih, tetapi mereka tidak dapat perangi nyamuk. Malaysia tidak dapat perangi nyamuk, Indonesia tidak dapat perangi nyamuk, India tidak dapat memerangi nyamuk. Dan kematian disebabkan nyamuk paling tinggi di atas muka bumi. Dan rupa-rupanya ada satu lagi yang lebih tinggi daripada nyamuk, yaitu manusia. Manusia membunuh manusia lebih banyak daripada nyamuk. Dan tanpa manusia membunuh manusia, yang paling tinggi kematian ialah disebabkan oleh nyamuk yang kecil yang Allah jadikan perbandingan dalam ayat yang kita baca tadi. Mari kita lihat keagungan ciptaan Allah. Cuba kita besarkan nyamuk yang kecil tadi. Dan kelebihan nyamuk, dia ada sebanyak 100 mata. Mata nyamuk kita tak lihat kecil, sangat kecil. Tetapi mata itu pecah kepada 100 biji mata lain. Subhanallah. Manusia ada 2 mata. Gajah ada 2 mata. Tetapi nyamuk ada 100 mata. Tidakkah hebat ciptaan Allah? Semakin kecil ciptaan Allah, semakin hebat. Komputer yang kecil, yang besar tidak hebat. Yang besar ialah, yang hebat ialah yang kecil. Lagi kecil komputer, lagi hebat teknologi dia. Dan Allah jadikan nyamuk sebagai bahan untuk kita berfikir. Manusia ada 1 jantung, nyamuk ada 3 jantung. Nyamuk ada 3 jantung untuk proses. Bila dia gigit kita, dia hisap darah, dan Allah takdirkan nyamuk ada 3 jantung. Manusia 1 jantung. Gajah yang besar 1 jantung, nyamuk ada 3 jantung. Berapa gigi manusia? Barangkali 24. Tetapi nyamuk mempunyai 48 gigi. 1 gigi pun tak tampak, tetapi kalau kita besarkan, dia ada 48 gigi. Allah suruh kita berfikir. Allah tidak malu untuk buat perbandingan dengan seekor nyamuk. Dan kalau kita teliti, kejadian nyamuk sangat-sangat hebat. Dan dia keluarkan ada 1 jarum yang sangat kecil. Jarum dan dia gigit kita, dia masukkan dalam daging kita. Tak dapat lihat, kecil, sangat kecil. Dalam jarum yang kecil ada lubang yang lebih kecil. Jarum yang digunakan oleh nyamuk untuk menggigit kita sangat kecil. Tetapi di dalamnya ada 1 lagi lubang untuk menghisap darah. Manusia tidak boleh membentuk 1 jarum sebesar jarum nyamuk dan di dalamnya ada lubang. Tak boleh. Dan itulah ciptaan Allah yang sangat hebat. Dan dia ada 6 gergaji. Cuba lihat, nyamuk ada 6 gergaji. Dan bila dia hinggap kita, dia potong 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak rasa apa kita. 6 gergaji. Cuba lihat gergaji dia ada 6. Dan semasa dia menggaji kita, dia masukkan alat pelalih.
kita tak rasa dia sedang menggaji badan kita. Dan jarumnya tepat kena salur darah kita. Tak pernah silap. Dia masuk dan tepat kepada salur darah kita. Dan inilah Anopheles yang dunia menjadikan sebagai satu hari 24 April setiap tahun, dunia mengisytiharkan hari nyamuk sedunia. Dan betapa hebat makhluk ini, cuba lihat. Dia ada jarum yang sangat kecil, dan untuk masuk dalam daging kita, dia potong 6 kali potong. Dan dia masukkan anestetik, kloroform ke dalam darah kita sehingga kita tak rasa ketika dia masuk jarumnya. Dan dia masuk tepat kepada salur darah. Jarumnya masuk tepat ke salur darah kita. Dan inilah Allah buat bandingan supaya kita berfikir. Orang Yahudi mengatakan, kenapakah Allah membuat perbandingan dengan makhluk yang kecil ini? Dan hari ini kita cuba lihat apakah keagungan ciptaan makhluk yang kecil ini. Dan sesungguhnya ciptaan nyamuk yang kecil ini jauh lebih kompleks daripada seekor gajah yang perkasa. Mari kita bandingkan dua makhluk ini insyaAllah. Mereka ada 100 mata, ada 3 jantung, subhanallah. Ini ialah nyamuk yang kita anggap sebagai makhluk yang hina. Mari kita lihat mata dia. Mata nyamuk tak dapat kita lihat. Ini jantung. Jantung nyamuk ada 3 kompartmen, 3 buah jantung, 3 organ jantung dalam seekor nyamuk. Nyamuk kecil, jantung kecil, tetapi ada 3. Manusia Allah jadikan 1 saja. Tidak ada manusia yang ada 2 jantung dalam dada mereka. Tidak ada. Tetapi Allah jadikan nyamuk ada 3 jantung. Sangat kecil. Dan sekarang kita ada teknologi, kita boleh besarkan. Dan kita lihat, coba lihat bagaimanakah gentian jantungnya. Sangat-sangat kuat. Dan kita lihat mata. Inna Allah la yasai ayyadwa masalam ma ba'udatan fama faqaha. Allah tidak malu untuk membuat perbandingan seekor nyamuk ataupun yang lebih padanya. Cuba tengok mata nyamuk yang sangat kecil. Kita nampak tak nampak mata nyamuk. Tapi mata ini terbahagi pada 100 biji mata lain. Seekor nyamuk ada 100 biji mata yang kecil. Di celah matanya ada hidupan. Hidupan ini hanya hidup di celah mata nyamuk. Ini hidupan dia. Kalau mata nyamuk kecil, kecil daripada yang sangat kecil, dan kita besarkan nyamuk-nyamuk, ini pertama kali manusia dapat lihat mata nyamuk dengan sempurna. Ada 100 biji. Di celah mata, antara celah mata ini ada hidupan yang kecil. Dia hidup di celah mata nyamuk saja. Tidak ada kaedah lain yang kita sebut. Subhanallah. Kalau kita berfikir, kalau kita mengkaji ciptaan Allah, kalau kita tak melihat, kalau kita tidak mengkaji tentang ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah, siang dan malam pun sama, seperti orang buta. Orang buta siang atau malam sama saja. Kalau kita tidak berfikir, kita pun sama seperti mereka. Yang malam dan siang sama. Dan marilah adik-adik, para santri sekalian, kita melihat ciptaan Allah. Ayat-ayat kauniyah yang Allah jadikan untuk kita berfikir. Cuba lihat mata nyamuk. Cuba kita besarkan lagi. Kita besarkan nyamuk yang kecil tadi, kita besarkan lagi. Ini dia. Setiap biji mata nyamuk sebesar ini. Mari kita lihat ciptaan Allah yang cukup luar biasa. Di celah-celahnya ada hidupan. Dalam mata kecil, di celahnya ada hidupan. Dan hidupan ini tidak boleh hidup kecuali dalam mata nyamuk saja. Ini dia tuan-tuan. Hasyarah, iaitu serangga yang kecil duduk dalam mata nyamuk. Dan dia duduk atas kepala nyamuk. Hasyarah allati ta'ish fawqa ba'dah, iaitu kehidupan yang sangat kecil tetapi dia duduk di atas nyamuk. Kita lihat ayat Allah sebut tadi. Ini ialah hidupan duduk di atas kepala nyamuk. Nyamuk kecil tetapi ada hidupan yang berbagai-bagai. Dia parasit kepada hidupan nyamuk. Dia kecil tetapi di atas nyamuk ada kehidupan yang banyak lagi. Dan Allah sebut wama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat bandingan seekor nyamuk.
wa ma fawqaha. Dan ahli tafsir kita mengatakan, kenapa Allah menyebutkan wa ma fawqaha? Dan Allah tidak malu untuk buat perundingan dengan seekor nyamuk. Wa ma fawqaha. Dan ahli tafsir berselisih pandangan apakah wa ma fawqaha. Ada yang mengatakan yang lebih daripada nyamuk. Hari ini kita lihat di atas nyamuk ada hidupan lain. Wa ma fawqaha, di atas nyamuk ini ada kehidupan lain. Innallaha la yahyi ayyadhum mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan sekarang kita lihat di atas nyamuk ada hidupan yang berbagai-bagai. Dan tidak ada kata lain kecuali subhanallah. Itulah bagi seorang pelajar yang mengkaji ayat-ayat Allah, termasuklah ciptaan Allah yang sangat kecil, nyamuk namanya ba'udah. Dan kalau kita lihat, dia menggerakkan sayapnya. Satu saat dia bergerak 4,000 kali pusingan yang kita tak dapat lihat. Nyamuk dia dapat berkepak ataupun menggerakkan sayapnya sebanyak 4,000 saniyah. Saniyah ni saat, tuan-tuan. Bukan saat, tadi saya kata menit, tapi satu saat. 4,000 satu saat, tak dapat kita bayangkan lagi. Dan kipas kita berapakah satu saat? Dan sayap nyamuk jauh lebih laju daripada kipas yang paling laju. Dan Allah mengatakan dia tidak malu untuk buat perbandingan seekor nyamuk ataupun yang di atas nyamuk, ataupun apa yang di atas nyamuk. Mari kita lihat antara gajah dengan nyamuk, komputer kecil dengan komputer besar. Masa saya belajar dulu, komputer yang saya guna itu sebesar bilik ini, separuh bilik ini. Sekarang komputer kita hanyalah sebesar ini. Yang kecil ini lebih canggih daripada yang besar. Dan Allah jadikan dua makhluk, satu gajah yang sangat besar, yang paling besar bukan di atas muka bumi, dan seekor yang paling kecil, nyamuk. Dan kita cuba lihat, dua-dua ada belalai. Belalai nyamuk jauh lebih canggih daripada belalai gajah. Seperti yang saya kata tadi, dia ada belalai yang sangat kecil untuk masuk dalam darah. Dalam jarum yang kecil itu ada lubang. Gajah walaupun ada belalai yang besar dan ada lubang di dalamnya, tetapi yang nyamuk jauh lebih ganjil sebab dia kecil, dalamnya ada lubang yang kecil. Saintis cuba tiru untuk buat sebesar saiz jarum nyamuk, tidak dapat. Kecuali akhir-akhir ini ada nanoteknologi yang manusia cuba tiru bagaimanakah jarum nyamuk yang Allah ciptakan. Dan manusia yang beriman bertambah hidayah, tetapi mereka yang yaqul kafirun dan mereka yang berkafir mengatakan apakah yang Allah kehendaki dengan perbawaan yang sangat hina tersebut. Innallaha la yasi ayat wa mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kalau kita lihat tafsir kecil atau besar, mereka berbahas apakah maksud wa ma fawqaha. Dan hari ini kita dapat lihat sebahagian daripada maksudnya. Di atas nyamuk masih ada hidupan yang banyak lagi. Di atas kepala nyamuk masih banyak lagi hidupan yang kita tak pernah sangka terwujud di situ. Dan Allah mengatakan dia tidak malu untuk buat perubahan seperti nyamuk ataupun apa yang ada di atas nyamuk. Subhanallah. Dan itulah adik-adik, yang hisap darah manusia ialah nyamuk betina. Nyamuk jantan baik, dia tidak makan darah. Nyamuk jantan dia hanya hidup di atas rahik. Rahik al-zahar ialah madu bunga ataupun debu bunga. Tetapi yang menghisap darah ialah nyamuk betina. Dan dia ingin menghasilkan protein untuk menghasilkan telur yang banyak. Dan nyamuk jantan tidak bahaya. Yang bahaya ialah Aedes yang nyamuk betina, malaria yang betina, chikungunya yang betina, dan yang jantan baik-baik yang betina yang menghisap darah. Kata Abu Ja'far Razi, dia mengatakan dunia ini seperti nyamuk. Dia kata inna ba'udah tahya ma ja'at wa iza saminat matat. Nyamuk dia hidup selagi dia lapar. Bila dia kenyang dia mati. Nyamuk yang sudah gigit manusia, perut dia besar, penuh dengan darah, esok dia mati. Dan kata pepatah, inna ba'udah tahya ma ja'at. Nyamuk hidup selagi dia lapar. Manusia juga hidup selagi dia lapar.
hatinya hidup ketika lapar, ketika perut kenyang hati mati. Faiza saminat matat, apabila dia gemuk, dia kenyang, dia mati. Manusia juga demikian. Imam Ghazali mengatakan mematikan hati adalah makan banyak. Kita bulan Ramadan, bulan siapa ini? Bulan makan banyak. Dan kata Imam Ghazali, makan banyak adalah di antara punca matinya hati. Dan Imam Abu Ja'far Razi mengatakan, inna wadah tahya ma ja'at wa iza saminat matat. Dan kita ambil intibar dalam kata-kata hikmah yang diberikan oleh para ulama kita. Satu masa dulu British datang menjajah kita. Dia dapat jajahkan dengan kita dengan mudah. Bukan saja kita lemah dari segi tentera, tetapi ada pengkhianat dalam perjuangan. Pengkhianat inilah bersama dengan British menjajah bangsa mereka sendiri. British dapat menjajah Pulau Pinang, menjajah Singapura, jajah Melaya dengan cepat. Tetapi dia kalah dengan nyamuk. British kalah dengan nyamuk dan setiap pegawai tinggi mereka datang ke Melaya kena malaria. Dan mereka demam, dihantar pulang ke England, datang lagi pegawai tinggi dan kena malaria lagi. Orang Melayu tak kena malaria, orang British yang datang kena terus malaria. Allah berikan dengan nyamuk yang kecil dan mereka terpaksa berhempah pulas untuk membebaskan mereka dari malaria. Dan adik-adik, British dapat kalahkan kita dengan mudah sebab pengkhianat ada dalam perjuangan. Ketika Mak Kilau sedang berjuang menentang British, tentera Melayu bersama dengan British, kumpulan habaib bersama dengan British untuk menghancurkan Islam. Syed Osman terkenal, Syed Abu Bakar menjadi petualang dalam perjuangan ini. Mereka bersama dengan British untuk menghancurkan perjuangan Islam. Dan British dapat mengalahkan Melayu dengan mudah, tetapi mereka kalah dengan nyamuk. Allah takdirkan mereka kalah dengan nyamuk, dan mereka digigit oleh nyamuk dan mereka terkena malaria. Hampir semua pegawai British terkena malaria. Orang Melayu ada yang terkena tetapi ramai tidak kena. Dan mereka terpaksa mengkaji bagaimanakah untuk menghapuskan malaria. Itu sebab malaria dibawa dikaji ke England tak cukup. Mereka kemudiannya membicarakan bagaimanakah untuk menjajah Melaya. Kita dapat jajah mereka dengan cepat. Kita dapat ambil segala harta benda mereka dengan mudah. Kita ambil emas mereka, besi mereka, timah mereka, getah mereka, tetapi kita tak boleh lawan nyamuk mereka. Nyamuk kita kalah, tetapi kita dapat kalahkan Melaya dengan mudah. Lebih lagi apabila orang Melayu bersama dengan kita. Mereka yang bersama kita, mereka pakai seperti British, makan seperti British, bekerja sebagai tentera British, menjadi pion British, dan hampir seluruh bangsa Melayu telah bekerja dengan British, kata British, bukan saya kata. Tetapi kita ada masalah dengan nyamuk. Kita ada masalah dengan nyamuk sebab pegawai kita terkena nyamuk. Antara pegawai yang terkena nyamuk, terkena penyakit nyamuk dan sangat dahsyat ialah Alfred Wallace. Alfred Wallace ini dihantar oleh British untuk melihat di manakah ada emas, di manakah ada timah, di manakah ada kayu yang berkualiti. Dan dia masuk ke hutan Sarawak, dia masuk ke hutan Singapura, dia masuk ke hutan di Melaka, dia naik Gunung Ledang, dia digigit oleh nyamuk dan dia tersedai dalam hutan dan terpaksa dihusung kembali ke England. Namanya Alfred Wallace. Mereka hantar pegawai lain terkena penyakit lagi, sehingga mereka terpaksa menubuhkan satu fakulti, satu jabatan di Universiti London untuk mengkaji tentang nyamuk. Bagaimanakah untuk menghapus nyamuk, sebab tentera kita yang sampai ke Melaya kebanyakannya tewas oleh nyamuk. Dan untuk berfikir kami dapat mengalahkan orang Melayu dengan mudah, tetapi nyamuk tidak dapat dikalahkan. Lalu mereka adakan satu cawangan Universiti London di Kuala Lumpur kita, namanya Institute of Medical Research. Ini ialah institut yang pertama di Asia Tenggara ditubuhkan oleh British semata-mata untuk mencari penawar kepada penyakit malaria yang merebak secara cepat di kalangan British. Dan IMR ini masih wujud di Kuala Lumpur sampai hari ini. Dan dia adalah lab kepada University of London. Dan sejarah ini barangkali adik-adik tidak diberitahu dalam sejarah kita. Tujuanlah bukan untuk bawa kebajikan, tetapi untuk tujuan
mengatasi penyakit malaria yang dialami oleh pegawai tinggi British di Malaya. Dan mereka melihat apakah yang menyebabkan penyakit malaria. Dan mereka mengatakan setiap tahun 1 hingga 2 juta manusia terkorban sebab malaria. Dan oleh sebab itu, ubat ini harus dicari. Dan mereka mengkaji bagaimanakah life cycle seekor nyamuk. Dan mereka cuba bendung bagaimanakah pembiakan mereka ini harus dibendung. Dan akhirnya mereka temui quinine yang boleh sebahagian untuk mengatasi penyakit malaria. Dan itulah sebahagian yang ada hubungan dengan penjajahan negara kita. Malaria, bila virus malaria telah masuk ke dalam darah, dia pecahkan darah kita. Dan perkara ini berlaku tanpa kawalan. Dan British hanyalah dapat mencari sebahagian daripada penawar pada akhir zaman. Begitu juga Amerika. Amerika ketika kemerdekaan mereka terkena penyakit yang mereka sebut sebagai yellow fever. Yellow fever ini disebabkan oleh nyamuk yang Allah takdirkan ada di Amerika. Di Malaya, Allah takdirkan nyamuk malaria. Di India, Allah takdirkan nyamuk ciku nama, cikunya. Dan di Afrika Selatan, Allah takdirkan nyamuk lain. Setiap tempat Allah berikan nyamuk yang berbeza-beza supaya kita berfikir. Di Amerika, Allah berikan satu nyamuk yang disebut sebagai Aedes aegypti. Dan dia membawa penyakit yellow fever. Dan bila kena di situ, rusaklah organ dalaman, termasuklah hati, paru-paru dan sebagainya. Dan Amerika berperang dengan nyamuk begitu lama. Setiap tahun 1,000, 100,000, 150,000 kematian di Amerika disebabkan oleh nyamuk yang kecil ini. Dan mereka menghancurkan negara lain. Tetapi mereka tidak memerangi tentera Allah yang bernama Baudah ataupun nyamuk yang kecil tadi. Di sekolah Amerika, setiap tahun, setiap hari 3,000 kanak-kanak mati kerana nyamuk. Khususnya malaria di seluruh dunia, setiap hari 3,000 kanak-kanak yang mati kerana malaria. Di antara yang banyak adalah di India, di Brazil, dan dulu kita, tetapi sekarang telah berkurangan. Dan sekarang mereka sedang mengkaji dan mereka meletakkan satu hari, minggu lepas. 2 minggu lepas, mereka raikan hari nyamuk sedunia. Nyamuk ialah tentera Allah yang tidak dapat diperangi. Mereka menyediakan tentera yang banyak. Mereka menceroboh Afghanistan, mereka menang. Mereka menceroboh Iraq, mereka menang. Mereka menceroboh Venezuela, mereka menceroboh Vietnam, mereka menceroboh Ukraine, tetapi negara mereka kalah dengan nyamuk. Mereka menang dengan seluruh manusia, tetapi mereka kalah dengan nyamuk. Dan berbagai-bagai dan statistik yang kita bawa ini untuk menggambarkan dunia sekarang berperang dengan nyamuk yang kecil. Mari kita lihat. Tadi kita lihat penyakit malaria. Tiba-tiba yellow fever di Amerika. Tiba-tiba penyakit yang disebabkan oleh yang disebut sebagai kaki gajah, yang disebutkan encephalitis, iaitu apabila digigit oleh nyamuk, kaki jadi besar, tak boleh bergerak lagi. Dan West Nile, penyakit yang terjadi di Mesir oleh nyamuk. Dan tiba-tiba selepas malaria Allah hantar denggi pada kita. Denggi tidak ada sebelum ini. Tiba-tiba Allah hantar denggi pada kita sebagai cubaan. Dan kita menghabiskan uangnya banyak untuk denggi. Tiba-tiba datangnya Zika. Dia tidak berkembang di Malaysia, tetapi dia berkembang di India. Dan tiba-tiba cikunya, dia berkembang di Malaysia. Saya sangka cikunya ini datang kata ciku, pelda ciku, tapi rupanya tidak. Nasib baik, sebab sebelum ini Malaysia terkenal dengan virus Nipah. Virus yang terkena babi diisytiharkan oleh dunia bermula dari Malaysia. Malaysia negara Islam memulakan satu virus yang tak pernah dunia kenal, iaitu virus Nipah sebab babi dibela dengan banyaknya di Tanjung Nipah, di mana saya tak tahu di Tanjung Nipah. Sehingga seluruh ahli perubatan dunia tahu bahawa penyakit Nipah ini bermula di Malaysia. Mereka kata negara Malaysia adalah negara Islam, tetapi negara yang banyak menghasilkan babi. Wallahualam. Dan itulah yang kita lihat daripada penyakit yang Allah bawa, yang Allah beri pada kita dan sebagai ujian kepada hamba-Nya. Dan sekarang kita berperang dengan denggi, adik-adik. Sebelum malaria kita tak pernah dengan denggi. Selesai malaria Allah hantar denggi untuk cubaan pada kita.
perubatan semakin tinggi dan Allah hantar makhluknya yang lebih canggih. Juga makhluk yang betina yang jantan tidak menggigit. Dan apabila dia kenyang, dia mati. Dan kalau dia lapar, dia hidup. Kita juga hati kita hidup sekiranya kita lapar. Dan kita kenyang, hati kita mati. Dalam konteks ini, WHO, World Health Organization, telah berhempas pulas untuk mencari penyakit yang dikaitkan dengan nyamuk. Mereka tidak dapat atasi nyamuk sama ada di Eropah ataupun di Asia. Bahkan semakin lama semakin banyak. Di Amazon, di kawasan Brazil, penyakit ini, penyakit yang dikatakan dengan kaki gajah. Bila nyamuk gigit, menyebabkan kaki kembang seperti gajah dan tidak dapat bergerak lagi. Di negara kita satu masa dulu, tahun 60-an, penyakit ini sangat banyak, tuan-tuan. Bahkan kalau kita pergi Kelantan, masa kecil-kecil dulu, di stesen kereta api Kuala Krai, banyak pengedar penyakit ini dan mereka menjadi peminta sedekah. Bila terkena penyakit ini, mereka tidak boleh bekerja lagi. Mereka membawa kakinya, mereka sangat berat. Dan ini disebabkan oleh penyakit nyamuk yang di satu jenis nyamuk yang membawa penyakit ini. Sekarang dia merebak di kawasan Amerika Selatan. Dan doktor tidak dapat mengatasi sampai hari ini. Dan apa yang untuk kita berfikir ialah nyamuk yang kecil ialah tentera Allah ini. Ialah untuk manusia berfikir dan Allah menjadikan perbandingan apabila orang kafir, khususnya orang Yahudi, menempelak apabila Allah turunkan ayat yang dikaitkan dengan lalat dan nyamuk. Mari kita belajar sedikit tentang makhluk ini. Bagaimanakah dia berkembang? Dan yang nama Chikungunya ni, dia juga merebak negara kita. Walaupun dia tidak sehebat penyakit denggi ataupun penyakit malaria, tetapi dia adalah sebahagian daripada yang dibawa oleh tentera Allah yang bernama nyamuk yang terkenal ini. Sehingga tak lepas Hari Malaria Sedunia yang diraihkan sebesar-besaran dunia supaya kesedaran untuk kita menangani masalah yang sangat besar ini. Dan negara kita menghabiskan wang yang banyak untuk pelbagai ini. Negara kita berperang dengan Zika, dengan denggi, dengan chikungunya, dan lebih-lebih lagi dengan penyakit malaria yang kita sebut pada awal tadi. Zika ialah daripada nyamuk juga yang berkembang sebahagian dunia dan tidak di berkurangan sebahagian dunia. Dan sekiranya berkumpul pada satu negara, maka kita dapat bayangkan betapakah tentera Allah ini untuk kita ambil intibar. Denggi negara kita tidak dapat atasi sampai hari ini. Kurang satu masa dan dia bertambah satu masa lagi. Dan dia merebak ke 120 negara di dunia. Dalam masa 50 tahun sebelum ini dunia tidak kenal penyakit denggi. Allah hantar satu penyakit demi satu penyakit. Sebelum kita 50 tahun lepas kita tak pernah kenal denggi. Penyakit Aedes kita tak kenal. Dan sekarang kita kenal penyakit Aedes, penyakit Aedes, dan kita tahu penyakit yang mereka bawa. Dan itulah sebahagian daripada cubaan Allah melalui makhluknya yang sangat kecil yang diperlekehkan oleh sebahagian daripada mereka tidak beriman. Di Malaysia kita lihat penyakit denggi semakin bertambah. Berkurang satu masa tetapi terus bertambah pada masa lain. Dan kerajaan terpaksa membelanja perbelanjaan yang banyak untuk mengatasi masalah nyamuk yang kecil yang hampir kita dapat lihat ini. Kita berperang dengan penyakit yang kita tak dapat lihat sepenuhnya. Dan kemudian kita berperang dengan penyakit COVID-19 yang jauh lebih kecil. Kalaulah malaria dan juga penyakit denggi masih kita dapat lihat pembawanya, tetapi COVID-19 langsung kita dapat lihat. Dan dia telah merebak ke seluruh dunia dengan cepat. Juga sebahagian daripada ujian Allah untuk kita sama-sama mengambil iktibar. Negara kita menyediakan kajian tentang perubatan untuk penyakit-penyakit yang menimpa ini, tetapi tidak selesai sampai hari ini. Zika, denggi, chikungunya negara kita. Dan kita sentiasa mencari ubatan yang tidak selesai sampai hari ini. Dan mereka mengkaji bagaimanakah untuk menyelesaikan. Dan mereka mengatakan bahawa vaksin untuk denggi keluar tapi tak keluar sampai hari ini. Dan untuk sementara itu kita gunakanlah daun betik untuk sementara ini. Inilah yang dapat kita sediakan untuk mengatasi penyakit yang Allah cuba kita dengan penyakit bahaya tadi. Mari kita lihat Eropah. Kita sangka Eropah, mereka mengatakan mereka adalah negara maju, bebas pada penyakit-penyakit yang kronik, tetapi tidak sebenarnya. Saya pernah pergi ke Romania. Romania juga ada masalah dengan nyamuk.
Tetapi di Romania ada satu pohon yang mereka tanam dan nyamuk lari dari pohon tersebut. Pohon itu besar. Dan itu sebahagian yang terdapat di negara Eropah. Dan tuan lihat di sini, ada lihat. Hampir seluruh Eropah terkena penyakit nyamuk yang sama. Musim sama, nyamuk datang entah daripada mana. Musim winter, nyamuk tidak ada. Musim sama, minyak datang, nyamuk datang menyerang Eropah. Dan kawasan merah, hampir kawasan seluruh Eropah diserang oleh nyamuk. Kalau di Malaysia, nyamuk yang kita kenal dengan denggi ataupun Aedes, tetapi di sana nyamuk yang berbeza. Dan Amerika berperang dengan nyamuk sampai hari ini. Mereka berperang dengan nyamuk dan yang terlibat dengan nyamuk sangat banyak. Hampir seluruh mereka. Ini adalah data mereka keluarkan. Mereka memberitahu kita seolah mereka tidak ada penyakit ini. Penyakit ini penyakit yang terkena penyakit negara membangun. Rupa-rupanya negara yang maju juga tidak kurang apa yang berlaku. Sehingga mereka menubuhkan AMCA, apa yang mereka, the American Mosquito Control Association. Mereka terpaksa mengadakan satu pertubuhan, persatuan untuk mencegah penyakit yang berpunca pada nyamuk, dan mereka dapat mencipta alat peperangan yang hebat. Mereka menghancurkan negara-negara yang membangun. Hampir 70 negara dihancur oleh mereka. Yang dekat dengan kita adalah Vietnam. Yang tidak ada sebarang dosa, mereka datang menghancurkan Vietnam. Dan mereka kalah di Vietnam. Mereka masuk Sudan, mereka mencuba Sudan dan mereka kalah di Sudan. Mereka masuk Somalia, Amerika kalah di Somalia. Mereka masuk Afghanistan, mereka kalah di Afghanistan. Amerika tak pernah menang dalam peperangan. Dan mereka telah kalah di Ukraine. Tuan-tuan, barangkali berita tidak sahabat Malaysia. Amerika mengadakan provokasi di Ukraine untuk menghancurkan Rusia. Dan mereka membawa tentera NATO mereka ke Rusia, ke Ukraine. Tanpa ada sebarang salah Rusia. Dan Rusia terpaksa untuk pertahankan negara mereka. Dan berita yang dikeluarkan oleh CNN mengatakan Rusia menyerang Ukraine. Bohong. Yang sebenarnya Amerika menyerang Rusia. Dan Amerika kalah di Ukraine minggu lepas. Mereka keluar dari Ukraine. Dan betapa malu mereka di Ukraine. Mereka telah kalah dan berita Malaysia belum sampai berita kekalahan Amerika. Dan bagaimanakah mereka dapat menyediakan infrastruktur peperangan yang hebat tetapi mereka kalah dengan nyamuk. Dan nyamuk yang kecil inilah tidak dapat dihapuskan oleh negara superpower yang disimbolkan oleh Amerika. Mereka menghantarkan kapal terbang yang hebat di Ukraine walaupun mereka kalah kemudiannya. Dan mereka menceroboh, mengadakan segala infrastruktur yang sangat hebat logistik peperangan, tetapi mereka tidak dapat mengatasi nyamuk tentera Allah yang hebat ini. Dan untuk kita berfikir, dan Allah tidak malu untuk buat perbandingan nyamuk yang kecil, sebab nyamuk hari ini pun kita tidak dapat atasi dengan yang kecil. Ini senarai negara yang diceroboh oleh Amerika. Daripada atas ke bawah selama 70 tahun, mereka menceroboh 70 negara dan masih menjadi hero negara dunia. Orang Malaysia di dalam statistik kajian, orang Malaysia sangat sayang pada penjahat dunia ini, Amerika. Tentera Malaysia sangat sayang kepada NATO, tentera penceroboh dunia. Sebab kita tidak berfikir. Yang kita ada televisyen ialah televisyen yang keluar daripada CNN. Dan kita kena tipu hidup-hidup. Sedangkan mereka telah menjajah dunia. Tiada tempat yang mereka tidak jajah. Sekarang mereka cuba menjajah Taiwan. Taiwan itulah negara China. Asalnya Taiwan adalah sebahagian dari China. Dan sekarang China ingin mengambil Taiwan. Dan mereka berada di sana untuk mengadakan provokasi. Ukraine adalah sebahagian dari Rusia. Sebagaimana Singapura sebahagian Malaysia pada masa dulu. Dan Rusia ingin mempertahankan negara mereka, namanya Ukraine. Yang diceroboh oleh mereka. Dan negara yang diceroboh oleh mereka sebagai banyak negara yang total lihat di sini. Tetapi mereka tidak dapat mengatasi nyamuk yang kecil. Mereka menceroboh tetapi mereka tidak dapat menghadapi nyamuk yang kecil. Dan itulah keagungan ciptaan Allah dalam nyamuk yang kita bincang tadi. Mereka tidak dapat mengatasi tentera Allah yang bernama Ba'udah. Ba'udatan fama fauqaha, inilah kehebatan tentera Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dan sebagai penutup barangkali kita cuba lihat apakah yang berlaku kepada tentera yang terbesar dunia. Satu masa dulu raja dunia yang terbesar namanya Namrus. Dan dia membakar Nabi Ibrahim AS
selepas dia kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Allah rakamkan perdebatan atau perbincangan antara Nabi Ibrahim AS dengan Namrus seperti yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atallamuk iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Dan apa kamu lihat bahawa Nabi Ibrahim AS yang berhujah tentang Tuhannya, dan Allah berikan kerajaan kepada Raja Namrus. Dan Nabi Ibrahim mengatakan isqal Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku lah yang menghidupkan dan matikan. Lalu Namrus mengatakan qala ana yuhyi wa umiit. Aku juga menghidup dan matikan. Qala Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bi syamsin min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Sesungguhnya Allah Tuhanku mendatangi matahari pada timur, dan sekiranya kamu benar, datangkanlah matahari pada barat. Fahwatal ladzi kafar, dan jelaslah kalah hujah mereka yang kafir. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Wallahu yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka yang zalim. Dalam ayat ini Allah memaparkan raja yang terbesar dunia, Raja Namrus, berhujah dengan Nabi Ibrahim AS, seorang pemuda yang tidak ada apa-apa ketika itu. Dan hujah dibenangi oleh Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tidak ada kuasa. Namrus telah kalah perdebatan, tetapi dia ada kuasa. Orang ada kuasa, bila dia kalah hujah, dia gunakan kuasa dia. Bakar Nabi Ibrahim. Dia sudah kalah hujah. Orang yang ada kuasa, tuan-tuan, bila dia kalah hujah, dia guna kuasa untuk menzalimi orang yang berhujah dengannya. Sampai hari ini, bila mereka ada kuasa, mereka menggunakan kuasa mereka untuk menzalimi mereka yang mengalahkan hujah orang yang besar. Demikianlah Nabi Ibrahim mengalahkan hujah Namrus yang telah menjadi raja yang perkasa dan menzalimi kebenaran. Apakah yang berlaku selepas itu? Inilah kisah Namrus. Ketika mereka mencoba Iraq, mereka menghancurkan Saddam Hussein. Sebaik saja Saddam Hussein telah digantung, mereka mencari di manakah kubur Namrus. Mereka menggali tempat yang berbagai-bagai. Akhirnya mereka temui Raja Namrus yang menjadi raja yang zalim terhadap Nabi Ibrahim AS. Sebab kata Namrus, bakar Nabi Ibrahim. Bila dia kalah hujah, dia suruh Nabi Ibrahim dibakar. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS daripada api yang angkara daripada Namrus. Mereka menggali dan temui Namrus. Namrus ditemui, ini rupa Namrus yang telah ditemui, dan dia kalah dengan seekor lalat. Dia kalah dengan seekor nyamuk, walaupun dia kuasai dunia, tetapi dia kalah dengan seekor lalat yang Allah sebut Zabab al-Bawdah, iaitu lalat nyamuk yang besar seperti lalat yang masuk dalam telinga Namrus, kemudian makan otaknya, terpaksa diketuk kepalanya setiap kali, dan dia mati dalam keadaan demikian. Dia ada tentera yang banyak dan dia kuasai timur dan barat, tetapi dia tidak dapat melawan tentera Allah yang kecil bernama nyamuk. Dan itulah kisah Namrus. Mari kita lihat kisah Namrus. Dia hidup sekitar tahun 3200 sebelum Masihi, dan tepatnya lah di kawasan lembah Euphrates. Dan dia telah menjadi raja yang terbesar dunia. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada dua raja yang terbesar dunia daripada orang kafir, iaitu Namrus dan Bukhtanasar. Bukhtanasar ialah raja yang datang selepas Namrus. Dan dua orang raja Islam yang paling agung yang menguasai dunia seluruhnya. Pertama ialah Nabi Sulaiman AS, dan yang kedua adalah Zulkarnain. Dua daripada bukan Islam, dua daripada Islam, dan itulah empat raja yang kuasai seluruh dunia. Adapun raja lain, umpamanya Fir'aun, hanyalah kuasai Mesir. Raja-raja lain tidak pernah kuasai dunia kecuali empat raja dalam hadis yang termaktub. Dan yang antaranya ialah Namrus yang berhujah dengan Nabi Ibrahim dalam ayat yang kita baca tadi. Sekarang apabila Namrus telah berakhir, mereka yang mencuba Iraq, mereka cuba menggali kubur Namrus, dan mereka bertemu dengan kubur Namrus. Ini hadis yang saya baca tadi. Rasulullah mengatakan mereka dunia arba'ah, raja dunia ada empat, dua mukmin dan dua kafir. Dan Nabi Sulaiman dan Nabi Zulkarnain adalah raja yang kuasai dunia daripada Islam,
dan Buhnasor dan Namrus ialah raja kafir yang menguasai dunia. Dan apakah indikasi yang mengatakan bahawa inilah patung Namrus? Orangnya sangat perkasa dan gambarnya dia bersama dengan singa. Dan dia ditakuti oleh singa, tuan-tuan. Raja Namrus ini sangat-sangat ditakuti oleh singa. Indikasi yang mengatakan dialah Namrus ialah sebab, tuan-tuan lihat, singa ini sama besar dengan Namrus. Singa yang terbesar ketika itu tunduk kepada Namrus sehingga dia merasakan dia Tuhan. Sebab binatang paling ganas pun tunduk kepada Namrus. Dan ini diceritakan dalam ahli kitab menceritakan bahawa raja ini menguasai seluruh dunia, tetapi dia telah zalim kepada Nabi Ibrahim AS. Dan satu hari yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya, dia kata kerajaan Namrus Jaishahu wa junudahu wa qatatal asyams. Dan hari itu dia nak tunjuk selepas dia bakar Nabi Ibrahim. Dan tuan-tuan kalau pergi ke Sanli Alfa, ada dua tiang yang masih ada di situ dibina untuk menggambarkan di manakah Nabi Ibrahim dibakar. Di kota Sanli Alfa. Dan yang ditemui mayat Fir'aun tadi ataupun Namrus tadi ialah di kawasan Iraq sekarang. Selepas mereka membakar Nabi Ibrahim AS dan Allah selamatkannya, maka dia ingin menunjukkan kekuatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Katsir ini, dia mengatakan dia mengumpulkan seluruh tenteranya pada satu pagi di tempat yang sangat luas. Kemudian dia berbangga dengan tenteranya ramai. Tetapi pasallahu alaihi zubaban min al-baut, Allah hantarkan seekor nyamuk daripada lalat. Bahathu lam yara an-syam wa salataha alaihim, dan nyamuk yang seekor tadi gigit seluruh tentera Namrus, mati bergelimpangan. Seekor nyamuk. Allah hantar seekor nyamuk saja gigit setiap tentera Namrus yang sedang berkumpul di tengah padang waktu pagi. Semua mati bergelimpangan hanya dengan seekor semut, seekor nyamuk yang menjadi tentera Allah. Dan dikatakan wakalat luhumha wa dima'ha, dan dia makan bukan setakat darah, makan daging, makan tulang, yang tinggallah tulang semata-mata. Dan wadakhalat wahidatan minha fil makhar al-malik, dan seekor dari nyamuk ini masuk ke dalam telinga Raja Namrus, masuk dan menggigit otaknya, dia melulung kesakitan. Dan dia minta supaya dipukul kepalanya dengan kasut. Dan setiap kali dipukul kepalanya, dalam yang disebut oleh Ibn Katsir, maka nyamuk tadi tidak gigit, tarik daripada jarumnya. Bila tak ketuk, dia isap kembali. Bila ketuk, dia tarik balik. Dan setiap kali diketuk kepala Namrus, dan dia mati dalam keadaan yang sangat hina. Seekor nyamuk mengalahkan seorang raja yang kuasai dunia. Itu masa yang lalu, dan sekarang mereka mengambil peranan Namrus, dan dia juga tidak dapat mengalahkan nyamuk yang kecil yang Allah hantar ke mereka, dan mereka masih berperang dengan nyamuk sampai hari ini. Mari kita ambil tibar. Dan apabila digali kuburnya, ditemui dinding ini, inilah menjadi saat atau sebab yang mereka sangkakan bahawa yang dikuburkan itu ialah Namrus. Lebih menarik, ada secepis daging yang masih hidup. Namrus ada secepis daging yang masih hidup, dan mereka bawa ke Mamal untuk kelun dan untuk hidupkan kembali Namrus. Sekarang mereka telah proses untuk menghidupkan kembali Namrus melalui tisu perkelunan yang mereka sedang dalam teknologi hari ini. Mereka ingin hidupkan kembali, melihat rupa Namrus, dan wallahu alam apakah mereka berjaya atau tidak. Yang menarik, tuan-tuan, seluruh dunia mengeluarkan berita ini. Berita ini tersebar seluruh dunia mengatakan Namrus yang berperang, yang memerintah supaya membakar Nabi Ibrahim AS telah ditemui. Dan gambar-gambar yang mereka bersama dengan singa menggambarkan bahawa benar-benar mayat yang ditemui dalam tempat yang sangat-sangat kokoh ini ialah Namrus. Mereka sebut Nimrod. Dan ditemui harta yang banyak. Berbagai-bagai harta yang ditemui. Dan yang paling menarik ialah mahkota Namrus. Ini dia. Mahkota ini ditemui dalam kubur tersebut. Dan sekiranya kita anggar harga-harganya sekarang bernilai $300 juta Amerika. Sebuah mahkota
yang ditemui dalam kubur tersebut yang mengukuhkan lagi bahawa mereka mengatakan ialah kubur Namrus. Dan dia telah diambil oleh mereka, dibawa balik ke mereka. Orang Iraq sekarang perjuangkan di Mahkamah Antarabangsa bahawa sepatutnya mahkota ini dikembali kepada Iraq semula. Sebab di mana ditemui mahkota tersebut ataupun barang tersebut harus dikembalikan negara asalnya. Dan mereka sekarang sedang berjuang untuk mengembalikan mahkota Raja Namrus ke Iraq. Apakah mereka berjaya tidak? Berita yang saya baca 2 kata lepas menggambarkan mereka sedang berdebat untuk membawa kembali mahkota diraja ke Iraq. Sedangkan di sebalik kisah ini ialah kisah raja yang angkuh, dan itulah yang dikeluarkan. Dikatakan bahawa terdapat berbagai-bagai jenis harta yang banyak. Tuan-tuan lihat di sini ada 650 qit'ah zahabiyah. Terdapat emas-emas yang banyak dalam kubur tersebut, dan sekarang dipunyai oleh kerajaan Iraq. Dan itulah yang berlaku. Apakah yang berlaku kepada Namrus selepas itu? Dia mati oleh seekor nyamuk, dan selepas itu istrinya telah melahirkan seorang anak. Seorang anak ini dilahirkan pada 25 Desember, dan mereka merayakan hari 25 Desember ini sebagai hari kelahiran anak Tuhan, sebab mereka menganggapkan bahawa Namrus ialah Tuhan. Dan anak yang dilahirkan selepas kematian Namrus dikatakan anak Tuhan. Mereka menyembah anak Tuhan ini pada 25 Desember. Dan setiap raja yang datang kemudian, mereka membawa bahawa setiap anak Tuhan yang lahir pada 25 Desember, sehinggalah orang Kristian juga mengambil tarikh yang sama untuk Nabi SAW. Dan begitu jauh mereka daripada kebenaran. Dan hal ini bermula dengan Namrus yang telah memerangi Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS selepas peristiwa ini telah lari bersama dengan anandanya ataupun anak saudaranya Lut bersama dengan Sarah sampai ke Haran. Haran ialah tempat adik Nabi Ibrahim AS. Daripada Haran mereka menuju ke Palestin. Di Palestin mereka tidak diterima oleh orang Palestin. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ telah didiami oleh bangsa Kanaan. Daripada Nabi Ibrahim inilah lahirnya Nabi Isa AS, lahir Nabi Yaqub AS yang mereka sebut Israel AS. Daripada Nabi Yaqub inilah lahirnya Bani Israel. Dan mereka mendahului Palestin lah bumi mereka. Sedangkan ketika moyang mereka Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ sudah ada Kanaan yang tinggal di situ. Maksudnya orang Bani Israel bukan berasal daripada Palestin. Yang mereka dakwa sekarang adalah Palestin bumi mereka, sebenarnya ialah bumi Kanaan, dan Kanaan ialah orang Palestin yang telah memeluk Islam sekarang. Itulah tuan-tuan sejarah nyamuk yang panjang. Dan Allah memberikan contoh perbandingan nyamuk supaya kita berfikir, sebab nyamuk ialah tentera Allah yang hebat. Itu tak masuk lagi dengan lalat, tak masuk lagi dengan belalang, tak masuk lagi ikan dan sebagainya. Tentera Allah di mana-mana. Dan kita awas, sekiranya kita terlibat dengan kezaliman, tentera Allah boleh datang bila masa untuk membawa kebenaran. Dan saya minta maaf kalau saya terlewat dan terkasar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.